Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur, dan ini cerita apa khabar agaknya mereka yang berada di Pulau Langkawi. Ini cerita yang saya nak bawakan kepada anda. Pastinya selepas kita berada dalam situasi dan juga keadaan pandemik ini, ada waktu dan juga ruang yang dilonggarkan sedikit, terutamanya bila kita bercakap berkaitan dengan gelembung perjalanan ataupun gelembung pelancongan ini. Destinasi rintis yang dibuka adalah di Pulau Langkawi sejak semalam sebenarnya, dan juga saya percaya rakan wartawan kita Abdul Hadi Cik Awang busy ataupun sibuklah 2-3 hari ini kan untuk melihat, untuk mendapatkan berita, pemantauan di lokasi dan sebagainya. Ada juga individu-individu yang dikenali, yang dijumpai di sana. Itu apa yang Hadi cerita dekat saya lah. Tetapi dalam keadaan ini juga, selain daripada kita membuat pematuhan SOP, kawasan-kawasan penting terutamanya seperti di pantai juga perlu diambil maklum dan juga diambil peranan penting untuk memastikan keselamatan itu terjaga. Bukan sahaja dari sudut kesihatan, tetapi keselamatan lain seperti mana yang pernah dilakukan ataupun yang berlangsung sebelum ini juga perlu dititik beratkan. Jadi kita nak tanya khabar Hadi yang kini berada di Pantai Cenang di Pulau Langkawi, sebab ada cerita daripada semalam, hari ini dan juga dikabarkan ketika ini sedang bersedia untuk satu tugasan dan juga liputan berita di sana. Silakan Hadi, bagaimana keadaannya? Terima kasih Ihsan di studio, dan sudah semestinya seperti maklumkan Ihsan, saya kini berada di Pantai Cenang. Hari ini ditugaskan untuk membuat liputan mengenai dengan simulasi ataupun pelaksanaan aktiviti penyelamatan daripada pihak agensi Angkatan Pertahanan Awam APM, yang mana mereka sebentar lagi sekitar jam 5.20 petang, sekitar jam 5.30 petang ini akan melaksanakan simulasi penyelamatan pantai, di mana ianya bagi memastikan jika berlaku sebarang perkara tidak diingini berlaku di Pantai Cenang ataupun pantai-pantai lain di Pulau Langkawi ini, sistem ataupun aktiviti penyelamatan dapat dilakukan dengan segera bagi mengelak tragedi, apa-apa saja tragedi agar tidak berlaku, terutama membabitkan apabila dalam tempoh projek rintis Pulau Langkawi sebagai destinasi gelembung pelancongan ini. Dan apabila kita bercakap mengenai keselamatan ini, sudah pastinya kita serba maklum ketika ini fasa endemik, kita sedang memasuki fasa endemik, di mana dalam kita memastikan gembira kita bermain di kawasan pantai itu sendiri, penularan wabak COVID itu terutama berkaitan pematuhan SOP juga kita perlu memberikan fokus pada perkara itu. Dan sekitar jam 6.30 petang ini juga akan ada tinjauan pemantauan daripada pihak Polis Langkawi, terutama di kawasan Pantai Cenang ini, bagi meninjau pematuhan SOP dalam kalangan pengunjung yang berkunjung ke sini. Dan sudah pastinya, jika dilihat di belakang saya ketika ini, jumlah pengunjung hari ini dilihat agak berkurang berbanding semalam, Ihsan. Sebenarnya kalau kita boleh hari ini kita boleh kira dengan jari, tapi semalam agak ramai, hari pertama gelembung pelancongan dibuka, tapi hari ini agak berkurang. Ini kerana mungkin pagi tadi agak hujan lebat di Langkawi ini, dan hari mendung sepanjang hari, dan dijangkakan mungkin terlalu awal lagi pada ketika ini untuk pengunjung-pengunjung keluar ke Pantai Cenang bagi mandi-manda dan melakukan pelbagai aktiviti terutama membabitkan sukan air. Tapi saya jangkakan jumlah ini angka meningkat sekitar jam 6 ataupun 6.30 petang ini, dan sudah pastinya tinjauan juga dilakukan semalam, hari ini, dan mungkin esok juga kami akan melakukan tinjauan, terutama dalam mendapatkan reaksi pengusaha dan pemain industri di sini dalam memastikan tiada seorang pun yang tertinggal bagi inisiatif yang dilakukan kerajaan dalam menjadikan Pulau Langkawi sebagai projek rintis gelembung pelancongan ini sendiri, Ihsan. Dan juga Hadi, kalau boleh saya nak minta bantuan Hadi lah, mungkin 2 ke 3 ribu orang yang dapat pergi ke sana ketika ini untuk bercuti. Kalau Hadi boleh belanja sikit visual di belakang, kiri dan juga kanan Hadi, di samping Hadi bercerita bagaimana pematuhan SOP sejak 2 hari daripada semalam dan juga hari ini bagi mereka yang berada di kedai, berada di pantai dan sebagainya, Hadi. Okey, jika kamera boleh panningkan ke kawasan
belakang di kawasan pantai ini sendiri, kita sudah pastinya jika kita lihat ini adalah kawasan tumpuan bagi aktiviti sukan air, di mana ketika ini jika kita dapat lihat, jika seperti saya katakan tadi boleh dikira dengan jari sekitar 20 ke 30 orang memandi di kawasan ini. Ini adalah kawasan tumpuan di mana sukan air seperti bandar nebuk, jet ski dan sebagainya selalu dimainkan di kawasan ini, dan sudah pastinya ketika ini juga kalau kita kamera boleh paningkan di sebelah kawasan tempat makan di sebelah belakang sana. Jika kita boleh lihat sendiri, kawasan makan itu di sebelah belakang kamera ini sendiri, dan pastinya pengunjung-pengunjung sudah mula memenuhi kawasan itu sejak SOP pengenalan bagi kawasan Langkawi yang dimasukkan dalam SOP Travel Bubble dibenarkan untuk dine in dan sebagainya. Itu memungkinkan aktiviti, terutama membabitkan aktiviti perniagaan yang lumpuh sebelum ini, seperti yang saya interview sebelum pembukaan Langkawi. Aktiviti perniagaan terutama kios-kios kecil di Pantai Cenang ini memang terkesan akibat selepas 5 hingga 6 bulan ditutup, dan pembukaan semula Langkawi ini diharap dapat memastikan mereka kembali bernafas seperti sebelum-sebelum ini. Selepas Pulau Langkawi dijadikan sebagai projek rintis gelembung pelancongan ini sendiri, Ihsan. Dan juga kalau visual yang anda dapat saksikan tadi, kita dapat lihat anggota pertahanan awam, dan juga sebenarnya petang ini ataupun ketika ini akan berlangsung sebenarnya untuk melihat kepada bagaimana kesiapsiagaan penyelamat pantai daripada APM untuk memastikan bahawa keadaan di Pantai Cenang ataupun di pantai-pantai lain yang ada di Langkawi itu dalam keadaan baik, terutamanya bagi pelancong-pelancong yang akan berada di sana. Bagaimana dengan kemungkinan pertambahan esok yang mungkin akan keluar ke pantai dan sebagainya, sebab kita tahu ada penambahan pelancong terutamanya apabila melibatkan cuti Sabtu dan Ahad. Sampai bila sebenarnya Hadi akan berada di Langkawi, dan bentuk perkara lain dan juga liputan-liputan yang akan Hadi laksanakan ataupun Hadi buat selepas ini? Okey, sebenarnya jangkaan kemasukan pada hari ini saya difahamkan sekitar 2,000 individu masuk melalui Langkawi. Difahamkan 1,000 lebih masuk menerusi penerbangan, dan juga sekitar 900 individu masuk menerusi jalan feri, di mana 3 perjalanan daripada Kuala Perlis dan juga 3 perjalanan dari Kuala Perlis ke jeti di Kuah, dan 3 perjalanan dari Kuala Perlis ke jeti di Tanjung Lembong. Dan sudah pastinya selepas pembukaan semula terminal jeti Kuala Kedah, itu akan memungkinkan peningkatan itu bukan sahaja sekali ganda, malah 2 kali ganda, manakala ada dalam kalangan penduduk-penduduk di kawasan Kedah itu sendiri tidak mendapat kebenaran dan sebagainya untuk merentas negeri, tetapi apabila mereka menggunakan laluan Kuala Kedah yang ketika ini berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD yang akan tamat pada 19 hari bulan nanti, pastinya ia akan meningkatkan ataupun memungkinkan peningkatan, terutama membabitkan pelancong yang masuk ke Pulau Langkawi dalam kalangan anak-anak negeri Kedah itu sendiri. Dan sudah pastinya jika semalam saya ada tanyakan Menteri ketika sidang media, beliau menjangkakan seramai 30,000 individu, yang mana jika dibahagikan sehari dianggarkan sekitar 2,000 individu akan masuk ke Pulau Langkawi pada bulan September ini, dan jumlah berkenaan akan meningkat berkali ganda sehingga mencapai jumlah 200,000 orang pada bulan Disember ini, Ehsan. Dan sudah pastinya saya akan berada di sini sehingga hari Ahad nanti, dan pada esok hari akan ada sidang media daripada CEO Lada, terutama bagi memaklumkan keputusan ataupun hasil 2 hari pembukaan Pulau Langkawi bagi projek rintis pelancongan. Selain pada petang esok, Ahli Parlimen Langkawi akan turun sendiri bagi meninjau keadaan terkini Pantai Cenang, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, Ahli Parlimen Langkawi, bekas Perdana Menteri, akan turun sendiri ke Pulau Langkawi ataupun di Pantai Cenang ini sendiri bagi meninjau keadaan ataupun situasi, terutama selepas Langkawi dibuka sebagai projek rintis gelembung pelancongan ini, Hasan.
Dan juga Hadi, satu perkara yang jelas adalah perbezaan ketika dan juga sebelum berlakunya pandemik COVID-19. Kita tahu ada SOP, penjarakan fizikal itu perlu dilaksanakan. Tetapi itu perkara yang kita lihat perbezaan dan juga perubahan yang berlaku ketika ini. Hadi memasuki Langkawi bukan sekali dua, malah berpuluh-puluh kali juga pergi ke Langkawi untuk buat liputan dan sebagainya. Antara perbezaan yang ketara, kalau kita tak bercakap berkaitan dengan SOP dan juga berkaitan dengan COVID-19 dan sebagainya, apa perkara-perkara lain yang mungkin ada sedikit perbezaan, terutamanya bagi peniaga mungkin, restoran, kedai, mungkin ada yang dah tutup, tidak dibuka lagi selepas ini dan sebagainya, Hadi? Yang paling ketara saya rasa jika tak ada COVID dan ada COVID ini, sudah semestinya laluan masuk ke Chenang ini. Sebelum ini kalau jam tu teruk betul. Kali ni tak berapa teruk sangat lah kalau nak jam pun. Tadi pun jam boleh masuk dalam sekitar 20 minit. Kalau sebelum ni sepanjang 1 km jarak perjalanan di pesisir Pantai Chenang ini sudah pastinya memakan masa lebih 1 jam untuk daripada kawasan pintu airport nak ke kawasan dataran Chenang ini sudah pastinya memakan masa yang agak lama. Dan sudah pastinya selain daripada itu, antara perbezaan sudah pastinya kedai-kedai makan sudah mula jarak kedudukan kerusi dan meja itu sudah pastinya berada dalam keadaan berjarak-jarak dan tidak seperti sebelum ini lagi. Dan sudah pastinya di kawasan pantai ini sendiri, jika kita nak maklumkan, semalam saya sempat meninjau aktiviti kita panggil sembuh-sembuh api itu sendiri. Dan sudah pastinya jika kita nak panggil, sebelum ini tika-tika yang diletakkan di kawasan untuk menyaksikan pertunjukan api itu diletakkan dalam kawasan yang dekat-dekat. Walaupun dalam tempoh pembukaan Langkawi sekitar bulan 1 itu diletakkan dalam kawasan dekat-dekat, tapi kali ini untuk kawasan ataupun tika yang diletakkan kepada pengunjung untuk datang ke situ bagi melihat pertunjukan diletakkan dalam kawasan yang mematuhi SOP yang sewajarnya, di mana 2 meter jarak satu tika ke satu tika yang lain. Itu yang perbezaan yang boleh dikenal pasti selepas beberapa liputan yang saya buat, terutama membabitkan semasa sebelum dan ketika ini di Pulau Langkawi ini sendiri. Ehsan. Hadi, sampai bila berada di Pulau Langkawi? Sampai Ahad, Ehsan, Ahad. Ahad, lepas tu akan melaksanakan tugasan seperti biasa di Kedah. Tapi kalau ada sesuatu perkara yang penting, pastinya Hadi akan kembali pula ke Pulau Langkawi. Dan juga Hadi ada kesempatan ruang-ruang yang kosong sedikit untuk pergi ke lokasi-lokasi yang mungkin Hadi tak pernah pergi sebelum ni? Sebenarnya Ehsan, dari saya masuk sebagai wartawan di Langkawi ini ketika Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri sebenarnya, dan sudah pastinya nak jangkakan kawasan-kawasan yang pernah saya tak lewati itu, saya rasa tak pernah lagi lah kawasan kat Langkawi ini tak pernah lewati. Tapi insya-Allah dalam beberapa hari lagi kami akan meninjau beberapa lokasi tumpuan pelancong, terutama selepas Ketua Polis Daerah Langkawi maklumkan bahawa 22 lokasi hotspot telah dikenal pasti sebagai tumpuan utama pelancongan yang selepas Langkawi dibuka ini. Dan sudah pastinya 9 daripada itu adalah membabitkan pusat beli belah, 10 membabitkan kawasan rekreasi serta 3 di kawasan pintu masuk, iaitu di Tanjung Lembong, di jeti Terminal Jeti Kuah dan juga di lapangan terbang antarabangsa Langkawi itu sendiri, Ehsan. Itu yang jawapan yang saya nak tahu, sebab bila saya sebut berpuluh-puluh kali mungkin Hadi dah masuk ke Pulau Langkawi, semua lokasi dan juga tempat tumpuan telah pun Hadi kunjungi. Orang kata adalah tapak kaki Hadi kan dekat kawasan terbabit, dan ini antara salah satu perkara dan juga cerita daripada seorang wartawan melihat kepada mungkin kawasan dan juga tempatnya sama, tetapi berita dan juga cerita yang dibawakan setiap kali ke sana adalah berbeza. Baik, terima kasih Abdul Hadi Cik-Awang atas cerita dan juga laporan itu tadi. Dan Hadi akan terus ada satu tugasan penting, simulasi penyelamatan kesiapsiagaan anggota pertahanan awam di pesisir pantai di Pantai Chenang berkenaan. Dan pastinya selepas ini ada cerita lain saya nak bawakan kepada anda dari Johor. Dua perkara penting, terutamanya pertamanya melibatkan tangkapan dan juga dadah, dan juga yang kedua adalah berkaitan dengan Sungai Tawakal yang kita bawakan sejak 2 hari ini, laporan dan juga berita dari Johor. Kita kembali selepas ini dalam cerita